Al-fawaid, faedah yang pertama. Fi qawlihi ta'ala, qul man yarzuqukum. Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu? Jadi kata di para ulama, kalau kita nak bincang, kita nak bermunazarah, nak berdebat, kita kena cari poin yang paling jelas sekali. Poin yang paling jelas. Sebab tu ayat ini ayat debat, tuan-tuan. Ayat Allah ajar kepada Nabi cara bermunazarah, bermujadalah, berdebat dengan berdialog. Jadi kita kena tengok siakul ayat tu, kita boleh faham satu-satu. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan yang memberi rezeki pada kamu Allah. Tak ada siapa pun berani kata yang menurunkan hujan ni aku, berhala, tok ni. Tapi ingat baik, ada di kalangan mereka yang kafir mengatakan hujan tu bukan Allah turun, bintang tu bintang ni. Itu orang kafir. Menjadi pengajaran kepada kita orang Islam, jangan percaya juga kepada tukang-tukang ramal, tukang tilik. Lah. Tuan, saya nak kenduri bulan 12 ni, hujan tak hujan. Tok Bomo pun berasa tengok dalam mangkuk dia. Tengok, jangan buat, tarikh sekian ni hujan. Tak baik. Sudah. Maka kepercayaan itu juga membawa kepada tercalarnya tauhid seorang, sebab dia percaya benda yang gaib itu kepada manusia. Jangan, hati-hati. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala letakkan siapa yang menurunkan rezeki, siapa bagi rezeki pada kamu. Jadi, tak ada orang berani kata kecuali dia kata Allah. Jadi kalau itu dipanggil uslub. Kita nak bincang, kita ambil satu poin, jangan ambil banyak poin. Jangan, orang panggil jangan melilau. Poin yang ini je. Dalam bahasa usul dia panggil tahriru mahallin niza'. Kita ambil di mana poin yang kita nak bincang. Kalau tidak, turun naik turun, tak habis kita punya perdebatan. Poin aku ni, mau lari pada ni, keluar tajuk, masuk balik, jangan lari. Yang kedua, jadi dalam poin ini, setelah kita berhujah bahawa mereka mengakui Allah yang bagi rezeki, tapi kenapa kamu pergi minta pertolongan dengan makhluk lain? Kenapa kamu sembah makhluk lain? Itu dia panggil hujah ilzami. Yang kedua, wa inna au iyyakum la'ala hudan. Kami atau kamu, salah seorang daripada kita, mesti ada yang betul, ada yang sesat. Kalau kita kata aku betul, dia kata aku betul, tak sedut debat. Memang sampai cerah pun tak boleh. Tak selesai, sebab masing-masing kata dia sudah betul, dia sudah mendapat hukuman. Aku kata aku betul, awak kata betul, habis. Tak sedut bincang. Tapi yang kita nak hari ni, kita letak dulu atas neraca timbangan. Aku betul ke? Boleh jadi mu betul. Maknanya salah seorang daripada kita mesti betul. Ini kata ulama, ayat ini juga mengkritik lemahnya pandangan puak-puak Mu'tazilah yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar, orang yang beriman ada dosa besar, dia keluar daripada iman tapi tak masuk dalam kafir. Dia panggil manzilatun baina manzilataini. Iman cabut, kafir pun dak tengah-tengah. Dia panggil golongan atas pagar. Jadi dalam mazhab Mu'tazilah, dia ada satu golongan duduk atas pagar. Dia kata dia ni iman pun tidak, kafir pun tak. Lah, kita kata kalau dia beriman, berimanlah. Habis dosa dia, itu dosa. Itu tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Tuhan ampun, Tuhan ampun. Allah tak ampun, Tuhan azabkan dia dulu seketika, kemudian keluar dari neraka. Jadi Mu'tazilah ni dipanggil ada golongan atas pagar bagi Mu'tazilah. Jangan. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut fi dhalalim mubin. Siapa yang sesat yang sangat nyata. Tapi dalam hudan dia tak sebut mubin. Kenapa Tuhan tak kata lam yasifil huda? Dia tak satu dalam petunjuk yang nyata. Tapi dhalal mubin, dhalal yang nyata. Kata di ulama tadabbur, li'annal huda huwa siratul mustaqim. Kerana petunjuk itu jalan yang lurus daripada Allah Azza wa Jalla yang benar. Yang sesat itu lawan daripada jalan yang betul, nama dia sesat. Maka jalan yang lurus itu satu je.
At-tariqul mustaqim wahidun, iaitu jalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu je. Tapi jalan sesat ni banyak. Mari daripada syaitan, mari daripada hawa nafsu, mari macam-macam dia punya godaan. Dan maka Allah kata sesat tu sudah jelas. Kenapa kamu ikut juga? Sesat tu sudah jelas, kenapa kamu masih ikut? Tak ikut. Tapi petunjuk pun jelas juga. Tak payah kata petunjuk sudah jelas, sebab hak Nabi bawa semua jelas. Dalam hadis Nabi sallallahu baginda bersabda, taraktukum 'alal bayda, ada riwayat ala mahajjatil bayda. Aku tinggal kamu semua di atas landasan yang putih agama aku ni. Malamnya seperti siang, siapa dia menyeleweng, lari daripada landasan ni kesesat. Tapi apa boleh buat? Syaitan mari, dia kona sana kona sini. Akhir sekali hak sunnah Nabi tu macam tak betul. Hak betulnya hak orang ramai buat. Ini yang kita takut hari ni, tuan-tuan. Yang keempat, Allah kata wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Allah Taala bagi tahu kepada kita bahawa tugas Nabi itu membawa hidayah kepada semua manusia. Nah, hadis ini ayat ini menunjukkan iqamatul hujjah 'alal khalqi, bahawa hujah Allah Ta'ala kepada makhluk sudah sampai. Sampai dah. Duduk mana-mana pun sampai. Dia tahu dah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Islam. Tapi apa boleh buat? Mereka masih degil kerah kepala. Mereka tak mau ikut. Nak ikut Isa juga, tak mau ikut Muhammad. Sedangkan dia tahu Isa sudah tamat dia punya tempoh ajaran dia. Walaupun Nabi Isa belum wafat. Tapi bagi orang yang pegang dengan ajaran Isa, dia kata Isa sudah mati, sudah disalib. Kita yang kata tak mati. Terbalik. Sepatutnya dari sudut mujadalah. Kalau kamu mengaku Isa sudah mati, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti, kenapa kamu nak ikut Isa lagi? Isa mati, kena salib. Duk main salib itulah siang malam. Buat apa? Baik para pelajar, yang kelima dalam ayat yang sama, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, hadhil ayah dalilun ala fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjadi dalil tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan risalah dia global, risalah dia universal, umum kepada semua manusia dengan jin yang ada atas dunia ini. Jangan kata Muhammad tu orang Arab je. Apa Muhammad je? Muhammad untuk manusia seluruhnya. Tak ada je. Kan? Muhammad itu untuk siapa? Untuk manusia seluruhnya. Jangan kata Nabi dihantar kepada orang Arab saja. Tidak. Bahkan Nabi dihantar kepada semua manusia. Dan juga jin. Dua makhluk. Tapi rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kena kepada semua makhluk. Manusia, jin, hayawan, batu, kayu, bukit bukau semua kena belaka. Sebab Allah tak binasakan umat ini seperti bagaimana binasanya umat dulu. Itu perbezaan. Tuan-tuan tanda sikit perbezaan. Nabi kita tu dihantar kepada seluruh manusia. Dan kedatangan Nabi rahmatan lil alamin menyebabkan semua makhluk mendapat nikmat. Tempias rahmatan itu terkena kepada semua. Baik, kita pergi kepada yang keenam. Allah kata wa inna au iyyakum la'ala hudan. Aku ke kamu yang betul. Di ayat ini sekali lagi kita bincangkan bahasa bila kita nak berdebat, kita kena letak andaian aku ke kamu yang betul. Tapi kalau dia mari dia sudah betul dah kepala dia tak akan berubah. Sebab tu kadang-kadang kita nampak orang-orang yang sudah ketaksuban, taksub kepada kumpulan ini, memang dia tak akan buka minda. Tak akan buka minda. Kalau dia dengar betul-betul, insya-Allah dia boleh berfikir. Tapi kalau tak dengar, susah kita nak cakap. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata, wa inna au iyyakum. Aku ke kamu yang betul. Ataupun aku yang salah. Sebab itu bahasa kalau kita kata, kalau Allah ajar, suruh Nabi kata apa kafir, aku betul, mu salah. Tak boleh nak bincang dah lah.
Sebab kita jatuh hukum. Ni kita baru nak bincang, nak ajak dia bertadabbur, nak ajak dia berfikir, maka kita kena guna bahasa aku atau kamu. Mana kita ni salah seorang daripada kita yang salah. Jadi siapa dia salah, setelah kita kemukakan hujah, kita kena kembali ke jalan yang benar. Baru betul. Kalau tidak, tak sedut bincang. Kepala sudah tersumbat, dia tak akan bincang lagi tentang apa yang kita ada. Yang keenam, wa inna au iyyakum la'ala hudan. Ayat ini sekali lagi mengajak kepada kita supaya talattuf, berlembut, wal insaf, dan bercakap secara adil dalam kita dalam berdakwah. Contohnya kita jumpa dengan orang bukan Islam ke, jumpa dengan orang yang sesat. Hei, geng sesat, mari sini. Tak boleh. Kalau dia Islam, kita kata kita ni orang Islam, sama-sama Islam. Rabbuna wahid, wa nabiyyuna wahid, wa kitabuna wahid. Maknanya Allah kita satu, Nabi sama, Quran sama. Limadza naftarik? Kenapa kita berkelahi? Mari sini. Puncanya, kenapa punca? Barulah kita cari punca, kita tengok. Banyak ni anak baca buku-buku biografi ataupun terjemah para pendakwah. Orang ni dulu pahaman dia macam ni. Punyalah backing dia, marah sungguh-sungguh. Tapi setelah dia kaji, dia teliti, dia berubah. Kita ni sepatutnya macam tu. Hidup kita dalam fasa kehidupan ni, ada waktu kita macam ni, ada waktu macam ni. Kita cubalah cari yang benar, cari yang benar. Kadang-kadang orang ni bila kita ajak berbincang, tak apa, saya baca dua-dua, tapi sebenarnya dia tak baca pun yang satu lagi tu. Dia baca hak dia nak ya. Maka ayat ini kita kena berlembut dengan dengan orang yang kita nak bincang. Tapi kita kena jelas dari sudut poin yang kita nak buat tu. Baiklah. Yang ke 6, 7, 8 dah. Yang ke-8, fi qauli la tus'aluna amma ajramna. Kami tidak akan ditanya. Kamu tak akan ditanya tentang kami pun tidak tanya tentang kamu. Dia kata isbatus soal anil amal. Mana ayat ini mengisbatkan bahawa soalan itu akan ditanya tentang perbuatan kita. Perbuatan kita di akhirat esok akan ditanya. Buat apa, mau buat apa. Jadi amalan kita ni jangan kata relax gitu je. Setiap perkara ada hisab, setiap perkara ada perhitungan. Karena itulah para pelajar sekalian, setiap bila kita nak tulis, kita nak kata, kita nak komen, kita nak share, fikir dululah. Fikir boleh 100 kali dulu. Ada pulangan untuk baik ke tidak? Ada pulangan untuk akhirat ke tidak? Kalau tak ada, jangan buat. Ghairah saja tak padan. Yang ke-9 dalam ayat ini juga, qul aruniyal ladzina ahlaktum bi syuraka. Ini dia panggil adab munazarah sulukut tahadi. Kita kena pegang di mana ke poin kesilapan orang yang kita nak bincang itu. Saya dengar dulu ana selalu sebut kan, seorang cikgu non muslim, dia mari jumpa dengan Allahyarham bapa saya ni. Dia kata, ustaz kata ada Tuhan. Ya, ada Tuhan. Kenapa tak ada? Kalau ada Tuhan, sedap juga dia tu. Kalau setiap benda ada kena nampak. Setiap benda ada kena nampak. Jadi kalau awak kata ada Tuhan, mana Tuhanmu? Dia ingat dia tu bijak lah tu. Konon-kononnya Allahyarham bapa kita ni kata, cikgu ni saya tanya sebelum saya jawab soalan, saya nak tanya balik. Boleh? Dia kata silakan. Cikgu ni hidup ke mati? Cikgu ni hidup ke mati? Kenapa ustaz cakap macam tu? Yalah kalau mati, cara mati. Kalau hidup, cara hidup. Dia kata hidup lah boleh datang ni. Boleh cakap. Baik.
Kita boleh pegang kepala tak? Boleh pegang. Ia hidup. Cikgu ni hidup dengan apa? Dengan nyawa. Oh, hidup dengan nyawa. Tadi cikgu cakap, kalau Tuhan ada, kena tunjuk mana Tuhan. Sekarang ni saya nak cabar cikgu. Kalau ada nyawa, mana nyawa awak? Qul hatu burhanakum. Dalam Quran kata, fabuhital ladzi kafar. Tercengang-cengang dia, oh, nyawa ada. Kat sini, kat sini. Mana? Aruni. Tunjuk. Mana? Oh, dia pun sengih suka. Tak boleh jawab. Waktu tu kita kena pegang dia. Bila kita sudah cabar, kita tahadi, kita kena pegang. Kalau macam ni, maknanya teori awak ada tu tak mesti kena tengok. Salah. Jadi sekarang ni awak kena akui Allah tu ada. Ketika itu dia mula nak lari. Mula lari. Tapi kalau orang nak dapat hidayah, ketika itulah dia buka pintu. Apa boleh buat? Dia tak mau buka pintu. Kita nak kata apa? Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini sekali lagi, kul aruni alladhi, ulama kata aruni, tunjuk pada aku. Tunjukkan kepada aku. Buktikan kepada aku. Jadi ada kalanya tunjuk tu tunjuk sungguh, fizikal. Ada dipanggil tunjuk maknawi, tunjuk qalbi, tunjuk dalam hati kita ni. Kita nampak dalil, nampak bukti. Jadi bukti tu ada kalanya nampak zahir di luar, ada bukti fi zihn. Dalam minda kita tu nampak. Jadi kita kena letak dua-dua. Ini dipanggil qaidatun syarifatun. Suatu kaedah yang besar. Setiap perkara kita ajak berfikir. Tuan-tuan, mari kita fikir. Kita fikir maknanya kita tengok bukti yang ada dalam minda kepala kita. Tunjuk bukti. Jadi bukan semua bukti itu boleh dibawa mok sini. Ni. Ada kalanya bukti dari perut zihn. Dalam minda. Berapa ramai orang yang masuk Islam dengan sebab dia berfikir. Jadi kita ini kita tak banyak berfikir, kita hanya banyak berzikir. Oh, saya baca Quran, tapi baik. Baca Quran, baik. Boleh pahala. Tapi awak faham tak faham Quran? Tak faham. Awak tadabbur Quran? Tak bertadabbur. Baca saja. Satu tahap boleh pahala. Kita kata na'am, tapi dari sudut nak memahami itu. Sebab itulah sebahagian pendakwah kata orang bukan Islam mengkaji Quran sebelum dia mengaji. Non-Muslim, tuan-tuan baca buku-buku orang yang masuk Islam. Baca buku sejarah beberapa orang kafir, pakar-pakar, profesor-profesor, saintis yang masuk Islam. Coba kita tanya dia, kenapa you masuk Islam? Dia kata dia masuk, ada orang masuk Islam sebab kaji mayat Firaun. Seperti Maurice Bucaille, contohnya. Gary Miller masuk Islam sebab kaji Quran. Dan banyak lagi, tuan-tuan tengok ya, kalau ada jumpa buku sejarah tokoh-tokoh dunia ini yang masuk Islam dengan sebab mengkaji Quran. Kita orang Islam mengaji Quran, tapi ada kalanya tak mengkaji Quran. Itu rugi. Mengaji Quran, tapi tak mengkaji Quran. Orang kafir mengkaji Quran, masuk Islam, baru mengaji Quran alif bata. Masya Allah. Habis dia faham macam mana Quran. Dia baca terjemahan je. Sebab itu bila dia masuk Islam, dia convert, dia belajar bahasa Arab, dia mendalami Quran. Lagi mantap dia punya iman, bertingkat-tingkat naik. Jadi bagaimana kita nak mantapkan akidah kita? Bagaimana kita nak mantapkan kepahaman kita? Tak lain dan tak bukan para jemaah sekalian, mesti mengkaji Al-Quran. Kaji Quran tu dengan cara yang disiplin, yang betul. Kita belajar dengan ustaz-ustaz kita, dengan syekh-syekh, dengan guru-guru kita. Jangan baca sendiri. Oh, kalau mengaji surah sendiri, buat kepahaman sendiri. Sebagaimana kata ulama, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, tafsir Quran dengan otak dia je, sesat orang tu. Tapi kalau kita belajar tafsir Quran dengan panduan yang telah ditafsirkan oleh ulama kita, ulama tafsir yang dia di kalangan salafus salih, di kalangan ulama-ulama yang pertengahan, yang kemudian, insya-Allah kita akan selamat. Tamatlah tuan-tuan 10 faedah daripada ayat 24 sehingga ayat 30. Mudah-mudahan ia menjadi garis panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Dalam siri yang akan datang kita akan mula ayat 31, 32, 33. 3 ayat kan? 31 hingga 33.
dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat Jumaat, ingat selawat. Itu